mulakan sesi pembelajaran kita pada malam ini, suka cikgu mempersilakan sahabat kita, saudara Muhammad Faiz Amir bin Burhanuddin, Ketua Pelajar dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Jambul untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan Faiz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini untuk mengikuti kelas bimbingan perdana SPM Bahasa Melayu bagi melahirkan rasa kesyukuran di atas kurnia-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur di atas nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Fattah ya Alim. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justeru berkati dan rahmatilah perhimpunan kami ini. Kurniakanlah kepada kami apa kiranya ilmu-Mu. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Kurniakanlah kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa dan kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, organisasi, masyarakat dan negara kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Majlis saya sendiri merakamkan ucapan terima kasih kepada saudara Muhammad Faiz atas pimpinan bacaan doa itu sebentar tadi. Jadi hari ini bersama saya Cikgu Muhammad Muzammil atau Cikgu Kumus untuk bersama-sama dengan kita berkongsi tentang pemahaman petikan umum dalam kelas bimbingan perdana SPM 2021. Jadi sebelum kita mulakan, ada sedikit tayangan daripada penaja yang kita saksikan. Baik, itu dia tajaan kita daripada MPDSA Perda ICU dan juga Zakat Pulau Pinang untuk kelas bimbingan perdana kita pada malam ini. Jadi izinkan cikgu untuk perkenalkan dahulu kita punya standard kandungan dan juga standard pembelajaran pada malam ini. Cikgu dah pun terangkan tadi bahawa fokus kita pada hari ini ialah soalan pemahaman petikan umum. Jadi daripada soalan pemahaman petikan umum ini, hari ini kita akan fokuskan kepada 2.2, 2.3 dalam standard kandungan di SKP, iaitu membaca untuk memproses maklumat daripada pelbagai bahan. Kenapa ada pelbagai bahan di sini cikgu akan terangkan nanti. Dan standard pembelajaran kita 2.3.2 membaca dan membanding beza maklumat daripada pelbagai bahan teks dengan betul. Kalau kita membaca dan memahami di SKP, maka kita tahu soalan-soalan dalam peperiksaan digubal oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia berdasarkan standard kandungan dan standard pembelajaran yang ada dalam dokumen standard kurikulum dan pentaksiran ini. Jadi hari ini, pada akhirnya insyaAllah cikgu berharap kita dapat membaca dan memproses maklumat daripada pelbagai bahan untuk membanding beza maklumat daripada pelbagai bahan teks dengan betul. Jadi hari ini fokus kita ialah soalan ke-6 petikan umum. Pertama sekali,
soalan ke-6 ini soalan pemahaman. Bahan-bahan yang digunakan untuk menggubal soalan ini boleh terdiri daripada pelbagai sumber. Tidak terhad kepada buku teks sahaja. Boleh jadi Dewan Masyarakat, boleh jadi majalah Dewan Siswa, akhbar dan sebagainya yang dirasakan boleh digunakan untuk dimuatkan dalam peperiksaan SPM kita nanti. Dan bahannya terdiri daripada sekurang-kurangnya 2 ataupun 3 bahan. Dan soalannya ada pecahan 3 ataupun 4 soalan untuk satu petikan umum ini. Petikan umum walaupun ada 2 atau 3 bahan, penggubal soalan wajib membilang patah perkataan untuk bahan-bahan ini antara 120 hingga 140 patah perkataan saja. Ini bermakna walaupun ada 2 ataupun 3 bahan, kamu mempunyai masa yang cukup untuk membaca, menganalisis dan mencari jawapan yang diperlukan untuk menjawab soalan-soalan yang terkandung dalam soalan petikan umum ini. Jadi ringkasnya ialah petikan umum atau pemahaman umum kita mengandungi 2 atau 3 bahan. Bahannya boleh diambil daripada pelbagai sumber yang relevan yang ada kaitan dengan tajuk-tajuk dan tema dalam DSKP. Sebab tu cikgu kata tadi, kena tengok DSKP dan buku teks, tajuk-tajuk yang akan diambil digunakan untuk membuat soalan pemahaman kita ini berdasarkan tema-tema yang ada dalam DSKP. Kemudian ada 3 atau 4 soalan bernilai 12 hingga 13 markah. Okey. Azan sekejap, kita berhenti. Memberikan laluan pada azan.
Baik, kita sambung. Yang ketiga ialah kenal pasti tema. Walaupun ada 2 ataupun 3 bahan, soalan yang diberikan ini bahan-bahan yang keluar dalam pemahaman petikan umum kita mempunyai tema yang sama. Jadi cikgu akan bagi tahu kamu bagaimana kita nak kenal pasti tema dia. Ini antara contoh soalan 2 bahan. Di bahan boleh terdiri daripada pelbagai bentuk. Boleh jadi petikan berita seperti ini, boleh jadi rencana, boleh jadi jadual, boleh jadi iklan seperti yang ada dekat skrin kita ni, boleh jadi graf, boleh jadi apa sahaja benda-benda yang dirasakan relevan. Jadi kita tak boleh meletakkan pemikiran kita statik kepada petikan. Kalau kita rajin tengok bahan dalam buku-buku kerja yang dia ada di pasaran, banyak buku kerja kita ni sekarang dikeluarkan soalan kebanyakannya mesti akan keluar dalam bentuk petikan berita ataupun petikan rencana. Jadi kita kena buka pemikiran kita bahawa bahan boleh keluar dalam pelbagai bentuk. Dan ini merupakan antara 3 bahan. Contoh 3 bahan yang boleh keluar. Bagaimana kita nak kenal pasti tema? Bagaimana kita nak kenal pasti tema? Semua bahan yang dikeluarkan untuk bina soalan pemahaman petikan umum ini akan dinyatakan sumber. Mesti akan dinyatakan sumber sebab ini merupakan ketetapan yang diletakkan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia. Jadi bila kita tengok sumber, dalam yang pertama ni kita tengok sumbernya apa? Dipetik dan diubah-suai daripada kepentingan sukan air. Yang kedua, dipetik dan diubah-suai daripada dunia sukan baharu yang mampu menyinar. Yang ketiga, dipetik dan diubah-suai daripada dunia sukan baharu yang mampu menyinar. Jadi daripada sumber ini sahaja kita dah boleh teka agak apakah tema bahan-bahan yang digunakan untuk membina soalan ini. Tanpa membaca bahan pun kita dah boleh agak tema ya. Ini merupakan antara tips yang saya boleh kongsi dekat kamu bagaimana untuk kita dapat kenal pasti tema soalan dengan pantas. Baik. Seperti yang diberitahu tadi, soalan biasanya akan ada 3 atau 4. Normalisasi sekarang ini bila kita tengok dalam buku kerja ataupun dikongsikan oleh guru-guru kita di sekolah ataupun dalam program teknik menjawab di YouTube, webinar dan sebagainya, kita jumpa 4 soalan sebab dalam penataran yang dikeluarkan atau diberikan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia pun ada 4 soalan. Soalan yang pertama ialah maksud literal. Maksud literal ini rangkai kata diambil daripada petikan dan kita perlu tukarkan perkataan ataupun rangkai kata itu dengan perkataan lain yang sinonim ataupun yang sama erti. Soalan kedua, soalan yang memerlukan kita membanding beza bahan ataupun kita kata pemindahan maklumat. Soalan kedua ni jawapan ada dalam bahan. Jawapan ada dalam bahan-bahan yang ada dalam soalan itu. Tak perlu susah payah nak fikir luar daripada bahan kita. Tengok bahan, baca, tengok soalan apa yang soalan nak, kita boleh keluarkan. Soalan ketiga ialah soalan pemikiran kritis kebat. Dan soalan keempat ialah soalan kebat aspek penyelesaian masalah. Beza soalan 2, 3, 4 ni, soalan 2 ini jawapan luar petikan tidak akan diterima oleh pemeriksa. Kadang-kadang soalan kedua ini dia mudah. Jadi pelajar ni dia baca soalan terus dia jawab. Dia fikir jawapan yang ada dalam fikiran dia terus dia jawab tanpa mengambil jawapan yang ada dalam bahan. Jadi automatik pemeriksa akan pangkah. Tiada istilah belas kasihan. Tapi soalan ketiga dengan soalan keempat berbeza pula. Jawapan dalam petikan tidak diterima. Maksudnya jawapan dalam bahan tidak diterima. Walaupun kadang-kadang soalan dia, soalan ketiga ataupun soalan keempat ni mungkin ada satu ayat ke, satu rangkai kata ke, satu idea ke ada dalam bahan, walaupun ada kita tidak boleh ambil. Jadi cikgu harap setakat ini kamu faham dulu bentuk soalannya macam mana 1, 2, 3, 4 dan apa yang perlu dijawab. Boleh ikut setakat ni? Boleh ya? Okey. Kita akan pergi kepada soalan yang pertama. Soalan yang pertama ialah soalan maksud rangkai kata. Ada 3 benda yang perlu kamu tahu sekarang ni. Soalan nak menjawab soalan maksud rangkai kata. Yang pertama, bukan jawapan yang panjang. Yang kedua, kita gunakan kata pemberi ialah untuk kita tuliskan jawapan. Dan yang ketiga, ayat kita mesti gramatis. Okey. Nak tahu macam mana jawapan yang tulis, kita tengok soalan di sebelah kiri. Berdasarkan bahan 2,
bahan 2 tak ada, kita membayangkan saja ada bahan 2 tu. Berikan maksud mencabar minda. Cikgu nak tanya, ada tak sesiapa yang dalam kita punya sesi PDP kita pada malam ni nak cuba mencabar minda? Boleh cuba bagi jawapan? Ada? Ada sesiapa nak cuba? Betul atau salah kita tolak ke tepi. Jangan risau. Ini adalah sesi perkongsian kita belajar. Ada sesiapa nak cuba? Agak-agak mencabar ni kita boleh tukar kepada perkataan yang apa? Minda ni apa dia? Menguji. Menguji. Okey. Kita tengok kena ataupun tidak. Tapi terima kasih kepada rakan kita tadi kerana rakan kita tadi yang mencuba menguji Okey, ada menguji kat situ. Jadi jawapan kalau kita nak tulis berdasarkan bahan, maksud mencabar minda ialah menguji akal ataupun menguji fikiran. Cara pemeriksa memberikan markah ialah apabila kamu tukar dua-dua, kamu akan dapat 2 markah. Kamu tukar salah satu, kamu akan dapat 1 markah. Contoh kat sini mencabar tak tukar, minda ni tukar kepada akal, maka kamu akan dapat 1 markah di sini. Kalau kamu tukar mencabar kepada menguji, minda ni kamu tak tahu, was-was, tak mau ambil risiko, tulis minda lah, menguji minda, kamu akan dapat 1 markah. Jadi kesimpulannya untuk soalan 1, soalan maksud literal ni, kalau yakin boleh tukar dua-dua, kamu tukar dua-dua. InsyaAllah dapat 2 markah. Kalau tak yakin, tak nak ambil risiko, tukar salah satu pun insyaAllah akan dapat 1 markah. Tapi kalau kamu tukar dua-dua, satu betul, satu salah, kalau ikut konsep penandaan SPM KDSM, kamu akan dapat 0 markah. Cikgu tak boleh kata KSSM ni pun kamu akan dapat 0 markah sebab LPM tidak mengeluarkan lagi standard penskoran yang mutamat. Jadi sekarang ni kita masih lagi menggunakan pakai yang sedia ada. Jadi kita tak nak ambil risiko, kalaupun tak boleh dapat 2 markah, dapat 1 markah pun Alhamdulillah. Kita tak nak bazirkan sebarang markah untuk soalan petikan umum ini. Okey? Ini merupakan contoh soalan yang akan keluar sekejap dalam kita punya ada siapa nak tanya ke tu? Dengar macam mikrofon terbuka. Okey, ini merupakan contoh soalan petikan pemahaman umum yang boleh keluar. Okey, kalau tanpa membaca ini pun kita boleh agak dia punya tema, nampak tak? Pengurusan kemarahan. Jadi, petikan ini ada kaitan dengan marah. Sama juga yang ni kalau kita tak baca dah sampai 3 perenggan, tengok-tengok sumber myhealth.gov kemarahan. Jadi, kedua-dua bahan ini ada kaitan dengan marah. Siapa yang suka marah kat sini? Kita tengok. Soalan maksud literal yang pertama. Berdasarkan bahan 2, nyatakan maksud posisi normal. Nyatakan maksud posisi normal. Dekat mana tu ada? Ada dekat sini. Posisi normal. Jadi cikgu dah dengar, siapa berani nak cuba? Jadi kamu kena tukarkan rangkai kata ini dengan perkataan sinonim. Sinonim maksudnya yang sama maksud ataupun hampir sama maksud. Kalau kamu nak cuba sekarang ni, tak tukar dua-dua pun tak apa. Salah satu pun cukup. Apa nak cuba? Posisi dengan normal. Ada? Kedudukan aja. Kedudukan. Okey, bagus. Dari sekolah mana tu? Posisi. Posisi kita boleh tukar kepada kedudukan. Ada yang nak cuba untuk normal? Saya cikgu, normal kepada biasa. Normal biasa. Boleh tukar kepada biasa. Okey. Terima kasih. Kita tengok. Ya. Berdasarkan bahan 2, maksud posisi normal ialah kedudukan biasa. Ingat kita guna kata pemerih ialah. Walaupun tidaklah sampai tahap mikrofon, kalau siapa yang dah bagi jawapan tu boleh tutup kan? Siapa dah kongsi jawapan tu mikrofon boleh tutup. Terima kasih. Jadi berdasarkan bahan 2, maksud posisi normal ialah kedudukan biasa. Okey. Ini cikgu kongsikan analisis soalan maksud rangkai kata sebenar. Sebenarnya kalau kita tengok dalam sejarah peperiksaan SPM, kita punya soalan untuk maksud literal rangkai kata ni dah keluar, memang ada dalam soalan SPM ni. Kalau kamu tengok ni,
Daripada 2010 sampai 2019 yang pernah keluar. Oh, siapa tu? Tolong tutup mikrofon. Okey, ini merupakan antara analisis soalan masuk rangkai kata SPM sebenar yang pernah keluar daripada sumber ekonomi membaiki kelemahan yang pernah keluar. Okey, jadi kita akan uji kamu sekejap untuk kita buat quizzes. Cikgu, Ya? cikgu admin kan je, cikgu boleh tutup mic orang tu je. Okey. Kita akan tutup mic. Jadi cikgu akan buka quizzes sekarang ni. Cikgu akan pastekan link quizzes dekat Dah janji je lah, tapi tutup kamera. kat kamu ni. Kita akan tengok siapa admin. Serius tutup kamera. Okey, kejap. Betul lah tutup kamera. Jadi cikgu akan share link dulu. Tunggu sekejap. Jadi kamu sendiri pun Kenapa ada gelang ni? Dia mute orang tu punya mic je. Nurin Fazana tutup mic. saya tak boleh saya tak boleh nak mute, dia kata. You can't mute. Oh, ingat admin boleh mute. Sebab admin ni Cikgu Faris. Cik Faris. Ui, trauma dengan Oh, okey, dia. Jadi kita tunggu. Ada 35 orang, kita akan mula kejap lagi. 40, link cikgu dah share dekat bahagian ni. Ada 223 orang. Kita akan buat soalan sinonim. Soalan sinonim tentang yang mudah. Cikgu buat aras yang mudah dulu. Jadi kita akan tengok siapa yang boleh skor. Ada 20 soalan. Kamu baca soalan dan kamu tukarkan perkataan yang bergaris kepada perkataan yang paling hampir maksudnya. Okey, sekarang 8.54, cikgu bagi masa 1 minit lagi sebelum cikgu mula. Ke nak tunggu lagi ni? Ada 20 soalan, satu soalan bernilai 30 saat saja. Okey, kita mula sekarang.
Weh, laju ni. Okey. Cuba boleh tutup mic bukan mic. Lagu tu tadi. Ini sangat penting. Okey, nampaknya semua orang sedang mencuba. Okey ke tu? Bunyi okey. Ada masalah ke tu? Boleh jawab lagi? Okey, dah habis ke tu? Okey, kita stopkan setakat ni. 1 minit lagi. Okey, kita ada pemenang 3 orang. Nombor 1 Fi, nombor 2 dia letak nama dia ni. Nombor 3 ialah Siti Zulaika. Fly Me Siti Zulaika. Fi Me Siti Zulaika. Okey. Ramai juga dapat 95%, 90%.
Okey. Kita stop setakat itu untuk quizzes. Kita kembali semula kepada kita punya PDP. Cakap kalau ada apa-apa sebab tak akan nampak dekat chat box. Okey, sekarang cikgu akan besarkan balik skrin untuk kita punya PDP kita. Kita akan tengok, okey, kita dah habis kita punya soalan nombor 1, soalan literal. Siapa nak tanya apa-apa on mic, lepas tu kamu tutup balik, okey? Baik. Kemudian kita tengok soalan yang kedua. Soalan kedua ini adalah soalan membanding beza. Okey, soalan membanding beza maklumat. Kita kena baca bahan 1, kita kena baca bahan 2. Kita tengok soalan apa yang soalan minta dan kita cari jawapan daripada sini. Kalau kamu nampak dekat skrin kamu, dia kata merujuk bahan 1 dan bahan 2, nyatakan perbezaan cara menangani kemarahan dalam diri seseorang. Kita baca dekat sini, kita tengok ada tak cara untuk menangani kemarahan. Baca bahan 2, ada tak cara untuk menangani kemarahan. Kamu kena betul-betul ikut kehendak soalan. Ada masa soalan hanya hendakkan jawapan daripada bahan 1 sahaja. Ada masa soalan nak jawapan daripada bahan 2 sahaja. Ada ketika soalan nak jawapan daripada bahan 1 dan juga bahan 2. Sebab itu macam soalan kita sekarang ni dia nak maklumat daripada bahan 1 dan juga bahan 2. Boleh bagi tahu cikgu, siapa yang nampak ada tak isi dekat sini? Cara-cara menangani kemarahan dalam diri seseorang. Kita akan nampak dekat mana? Okey, cikgu tunjuk dulu. Kita akan nampak di sini dalam petikan 1 iaitu dengan cara bertenang semasa marah. Tarik nafas dalam-dalam dan kosongkan fikiran. Dalam bahan 2 pula kita akan jumpa dekat bawah ni dia kata apa? Sekiranya dia sedang marah dan ketika itu dia sedang berdiri, maka dia perlu duduk. Seandainya kemarahan semakin sukar dikawal, dia perlu berbaring untuk mengawal emosi. Jadi bilangan jawapan, bilangan isi yang kita nak bagi untuk soalan kedua ini ialah bergantung kepada bilangan markah dia. Biasa kalau 3 markah kita dinasihatkan memberi 3 isi. Walaupun bagi 2 isi dah pun cukup untuk dapat markah penuh. 3 markah nak dapat markah penuh, 2 isi dah cukup. Tetapi kalau jumpa 3 isi, kalau nak bagi lebih tidak ada masalah. Dan jawapan tadi bila kita pindahkan maka dia akan jadi dengan lengkap begini. Perbezaan cara menguruskan kemarahan merujuk kedua-dua bahan. Berdasarkan bahan 1 ialah dengan bertenang, tarik nafas dan kosongkan fikiran. Berdasarkan bahan 2, mengubah kedudukan badan dan sampai ke habis ni. Jadi untuk menjawab soalan kedua ni kamu kena ingat betul-betul. Yang pertama ikut kehendak soalan. Dia nak bahan 1 ke, bahan 2 ke atau bahan 1 dan bahan 2. Yang kedua, jawapan mesti ambil daripada petikan. Yang ketiga, ayat mesti gramatis. Gunakan penyataan soalan ini sebelum kamu tuliskan jawapan, letak titik, letaklah penanda wacana, kemudian masukkan isi yang kedua dan seterusnya isi yang ketiga. Isi cukup untuk 3 markah ialah 2, tetapi kat sini kata bagilah 3 kerana ada 3. Jangan kedekut. Untuk soalan pemahaman, kita akan memeriksa semua isi. Bukan hanya akan memeriksa isi yang dia jumpa awal sahaja, tidak. Untuk soalan pemahaman, pemeriksa akan membaca semua isi. Okey? Jadi itu merupakan cara ataupun teknik untuk kita menjawab soalan pemahaman yang kedua iaitu pemindahan maklumat ataupun banding beza maklumat antara bahan-bahan yang ada dalam soalan. Kemudian kita tengok yang ketiga. Ketiga ini adalah pemikiran kritis. Soalan pemikiran kritis ini bukan perkara yang baharu. Kamu dah pun jumpa soalan ini ketika PT3 dulu. Okey, kita tengok soalan yang ni dia kata apa? Kemarahan yang tidak terkawal dengan baik boleh membawa akibat yang buruk kerana seseorang itu akan cenderung kepada perkara yang negatif. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan seseorang itu tidak dapat mengawal kemarahan? Jadi untuk menjawab soalan ketiga ini, suka cikgu nak berkongsi dengan kamu dengan 2 teknik, iaitu teknik petisan dan juga teknik saku. Okey.
Okay, yang ini adalah soalan kebat. Bila soalan kebat, kamu kena fikir jawapan sendiri. Macam mana aku nak fikir jawapan? Macam mana aku nak bagi jawapan yang relevan? Kadang-kadang pelajar kata, oh aku dah jawab dah. Dengan cikgu kata, saya dah jawab cikgu. Saya yakin saya boleh dapat markah yang penuh. Tetapi kamu kena tahu jawapan yang kamu tulis itu adakah logik, adakah jelas atau adakah maujud. Apa maksud maujud? Kalaulah kata ada soalan kata, okey, apakah cara-cara yang boleh dilakukan oleh kerajaan untuk mengurangkan kemalangan jalan raya di Malaysia? Kamu dengan yakin yang kamu kata salah satu langkah yang boleh dilakukan oleh kerajaan dengan mengadakan kempen, titik. Adakah jawapan itu jawapan yang jelas? Adakah jawapan itu jawapan yang maujud? Jadi kita tak jelas, kita tak nampak kempen apa? Kempen jom makan, kempen apa? Tak jelas. Jadi kalau kata soalannya tentang kemalangan, kena letak sebagai kempen pandu cermat jiwa selamat, contohnya begitu. Jadi untuk nak menulis isi ni ada pelajar akan tanya, cikgu kita cukup dah kita bagi isi je, kita kena bagi huraian tak? Jadi jawapan yang terbaik, yang sebaik-baiknya kita bagi isi dan kita sokongkan dengan huraian. Jadi untuk kita tulis isi dan kita bagi huraian, ada dua teknik kat sini yang boleh bantu kita yang cikgu panggil teknik pitisan dan juga teknik saku. Okey, pitisan ini P diambil daripada pihak, T diambil daripada tindakan dan san ini diambil daripada alasan, diakronimkan jadi pitisan. Okey. Jadi kalau soalan kita sekarang ni ditanya, apakah faktor-faktor yang menyebabkan seseorang itu tidak dapat mengawal kemarahan? Pihak ni maksudnya siapa? Jadi siapa itu? Pihak itu ada pada pernyataan soalan. Dekat sini dia secara umum sahaja. Dia kata seseorang itu, boleh jadi sesiapa sahaja. Jadi kamu nampak tak warna biru ini? Seseorang itu, seseorang individu. Maksudnya ini akan jadi pihak. Okey? Yang warna biru itu akan jadi pihak. Kemudian yang warna tindakan, apa yang mereka perlu buat? Apa yang mereka perlu buat ialah warna hijau. Okey? Apa yang mereka perlu buat ialah warna merah. Seseorang itu tidak dapat mengawal kemarahan kerana terlalu mengikut emosi. Yakni apa individu tu buat, dia marah sebab dia ikut emosi. Alasannya apa? Kerana dia terlalu sensitif. Okey? Yang kedua, pihaknya siapa? Seseorang. Apa yang dia buat sebab dia tak dapat mengawal kemarahan? Dia terlalu ego. Ego antara lelaki dengan perempuan. Siapa yang paling ego? Tepuk dada, tanya minda masing-masing. Jadi sebabkan ego, dia tak dapat kawal kemarahan. Alasannya apa? Alasannya dia menyangka diri sendiri betul. Diri sendiri dia betul. Jadi ego tu menyebabkan dia marah. Yang ketiga, siapa pihaknya? Seseorang individu. Sebab apa dia gagal mengawal kemarahan? Dia tidak tahu bersabar. Tindakannya dia tak tahu bersabar. Jadi apa alasannya dia tak tahu bersabar tu? Nipisnya iman di dada. Yang cikgu petak-petakkan ni apa? Yang kerana. Bukannya lagu Kerana Kau tu. Ni kerana kita ambil daripada saku. S dia ambil untuk supaya, A daripada agar, K untuk kerana, U untuk ni merupakan kata hubung pancangan keterangan yang kita boleh ambil untuk uraikan kita punya alasan. Jadi nak jawab soalan nombor 3 pemikiran kritis, cadangan cikgu ialah kita letakkan pihak. Pihak ini kita boleh nampak daripada pernyataan soalan. Kemudian apa yang pihak tu buat, kita katakannya, tandakannya sebagai tindakan. Kemudian kita ambil saku ni, kita letakkan alasan. Maka jadilah satu jawapan yang lengkap, satu isi yang lengkap. Siapa pihak, apa tindakan yang perlu dibuat dan juga apa alasan daripada tindakan tersebut. Boleh faham tak setakat ni untuk pitisan dengan saku? Sebab kejap lagi nanti kita nak buat latihan, cikgu harapkan kamu boleh bagi jawapan ikut teknik pitisan dan saku ni. Boleh? Boleh ikut? Boleh lah? Okey, terima kasih. Okey. Ya. Saya ada satu soalan. Ya. Adakah untuk soalan kebat ini asalkan kita ikut macam pitisan, teknik pitisan tadi tu dan jawapan itu logik, adakah ia akan terus diterima ataupun ada skemanya? Okey, terima kasih kepada yang bertanya tadi. Kalau untuk skema pemarkahan,
semua soalan akan ada skema, termasuk untuk soalan kebat akan ada skema yang disenaraikan. Tetapi skema yang disenaraikan itu bukannya satu jawapan. Untuk soalan ni, katakanlah soalan ni kita 4 markah, di sini katakan ada 3 jawapan, mungkin dalam skema ada sampai 5 atau 6 jawapan. Dan 6 jawapan itu pula akan dipayungkan. Pemeriksa boleh payungkan, cikgu kamu akan payungkan. Contoh maksudnya payung ialah apa? Kalau kata dalam skema dia kata terlalu mengikut emosi dan calon ini atau pelajar ini tulis terlalu mengikut perasaan, adakah akan dipangkah? Tak. Selagi mana boleh payung, maksudnya boleh diterima ikut tema skema untuk tajuk itu, kita akan terima. Jadi yang penting untuk soalan kebat ialah jawapan kena logik dan relevan. Okey? Tak bolehlah kata seseorang itu tidak dapat mengawal kemarahan kerana dia tidak dapat contohnya menjadi kekasih Ronaldo. Apa kan Ronaldo nak balik MU, dia pun dah tercelaru, lepas tu dia kata Ronaldo lagi ni, tak boleh. Yang relevan, yang logik, kalau kata kena dengan skema, hampir kena, kita akan terima. Kamu kena ingat, pemeriksa bukan nak cari salah kamu. Pemeriksa dan cikgu akan sedaya upaya untuk tolong cari jawapan yang kamu beri itu untuk memberikan markah. Sebab itu saya dan juga semua guru yang ada dekat Malaysia ni, kami akan bagi tahu, tolong jawab soalan. Jangan tinggalkan jawapan itu kosong tak berjawab. Cikgu-cikgu dan pemeriksa tak dapat bantu kamu kalau kamu tinggalkan ruang jawapan itu kosong tanpa jawapan saja. Selain itu, logik, insya-Allah kita akan cuba bantu. Okey? Harap jelas. Kita akan tengok soalan. Ya. Contoh macam logik kan dia. Kalau ikut logik macam kita tak pastilah nak bagi fakta apa. Kalau kita tipu sikit, adakah akan diterima atau cikgu yang tanda tu akan macam tahu kan kita tengah menipu ni? Okey, biasa fakta ialah fakta. Fakta kita tak boleh tipu. Maksud cikgu logiknya ialah kita pernah keluar soalan SPM yang sebenar, dia kata apakah tindakan yang boleh dilakukan oleh kerajaan untuk mengatasi masalah air masalah air. Jadi pelajar ni ditulis jawapan, dia kata tak ada air hujan, kemudian tak ada air hujan untuk untuk cuci kereta dan sebagainya. Sedangkan jawapan yang logik, kerajaan dia takkan tak ada air hujan kat rumah kita. Kerajaan dia boleh apa? Kerajaan dia boleh bina empangan, boleh melakukan perjanjian jual beli air. Itu masuk cikgu logiknya di situ. Jadi kalau tadi aspek fakta itu, kalau kata nasihat cikgu, fakta ni dia tak boleh tipu. Kalau kata tipu dalam aspek karangan sekalipun, kalau fakta itu kamu main tipu, kita akan letak kurung lah, tak logik fakta. Jadi fakta jangan tipu. Kita gunakan jawapan yang logik ikut pemikiran kita. Kalau tak yakin, kita cuba cari jawapan yang lebih play safe, selamat. Contohnya kalau kita kata kalau kita nak kata statistik yang dilaksanakan oleh kerajaan melalui kementerian apa-apa nak kata berapa ramai orang sakit jiwa. Jadi kamu tak tahu siapa yang akan melaksanakan kajian tentang sakit jiwa tu. Jadi play safe, cara untuk kita selamatkan diri kita, kita boleh kata kajian yang dilakukan oleh Universiti Kebangsaan Malaysia menyatakan berapa ramai orang kita boleh buat anggaran yang normal macam tu, boleh, tak ada masalah. Okey? Jelas? Jelas ya. Okey, kita akan pergi kepada soalan yang keempat. Ada satu lagi teknik. Teknik ni pun lebih kurang sama je macam petisan tau, tapi nama dia yang lain. Cikgu saja dia bawa 2 nama teknik yang berbeza untuk menjawab satu pattern soalan yang sama supaya kamu boleh pilih yang mana yang kamu nak. Jadi cikgu harap petisan ni jelas sebelum kita bawa kamu kepada S-BAM. Bukan BAM-BAM, ini ialah S-BAM. S mewakili kepada siapa, BA itu buat apa, M mengapa. Jadi sama macam tadi, siapa, buat apa, mengapa. Kita tengok soalan dia. Anda mempunyai rakan yang panas barat dan sukar untuk menguruskan kemarahan sehingga menjejaskan hubungannya dengan orang lain. Sebagai rakan yang prihatin, bagaimanakah anda membantu rakan anda untuk mengatasi masalah tersebut? Jadi macam mana kita nak mengatasi masalah itu? Ini dia. Siapa? Tengok dia kata, sebagai rakan prihatin, bagaimanakah anda? Bila soalan menggunakan anda,
tolong guna pengakuan saya. Okey, pengakuan tu kita kena gunakan saya. Contoh sini tengok cara saya boleh lakukan. Siapa? Saya. Okey, buat apa? Dia apa? Mengajak rakan mendekatkan diri kepada Tuhan. Mengapa? Agar jiwa lebih tenang. Yang hijau ni ialah semua ialah kata hubung pancangan keterangan. Okey. Jadi sama juga yang kedua. Seterusnya letak penanda wacana menunjukkan yang kita ni seorang pelajar yang tahu menulis yang baik. Adanya kesinambungan antara satu ayat dengan satu ayat yang berikutnya, kita kena gunakan penanda wacana. Dia kata apa? Siapa? Saya lagi. Buat apa? Merujuk rakan kepada kaunselor. Mengapa? Mendapat bimbingan dan nasihat profesional bagi menguruskan kemarahan dengan betul. Titik. Selain itu, siapa? Saya lagi. Sebab apa kita guna saya? Kenapa kita tak guna kerajaan? Kenapa kita tak kata ibu bapa? Kenapa kita tak kata guru? Sebab soalan kata sebagai rakan yang prihatin, bagaimanakah anda? Jadi cara kita menjawab jawapan bergantung kepada kehendak soalan. Apa yang dia buat? Menghadiahkan buku. Buat apa? Menghadiahkan buku pengurusan emosi dan kemarahan kepada rakan. Buat apa dia hadiahkan? Mengapa dia hadiahkan? Supaya informasi dalam buku tersebut boleh memberikan input berguna kepada rakan. Soalan ini 4 markah. Jadi kita cuba bagi 4 isi. Akhir sekali, siapa? Saya lagi. Buat apa? Menasihati rakan untuk memaafkan kesalahan orang lain. Mengapa? Supaya tiada dendam dan hati akan menjadi lapang. Jadi bila kita nak jawab, ada 3 ni. Siapa? Buat apa? Dan mengapa? Siapa ini boleh terdiri daripada diri sendiri, keluarga, ibu bapa, sekolah, masyarakat, kerajaan, media massa. Biasanya benda inilah yang selalu akan tukar ganti yang akan keluar dalam soalan kebat pemikiran kritis ataupun kebat penyelesaian masalah. Ingat, soalan nombor 4 ni dia akan bagi dekat kamu satu isu. Dia akan bagi dekat kamu satu masalah. Kemudian dia nak uji kamu sejauh mana kamu mampu menyelesaikan masalah tersebut. Dan buat apa? Biasanya kita akan boleh buat lawatan, kempen, ceramah, denda, program. Kalau kita ikut konteks soalan ini, semua ini tak sesuai. Jadi sebab tu dia kata apa? Dan lain-lain yang sesuai. Sebab apa? Bila saya, kamu ialah rakan. Kamu nak buat anjuran lawatan, tak boleh. Kamu nak buat kempen, kamu dah duit kah? Kamu nak buat ceramah, kamu yakin kah? Kamu nak denda, siapa kamu nak denda orang? Kamu nak buat program, ada orang nak ikut tak? Tak boleh. Jadi bagaimana kita kena fikirkan buat apa itu sesuai dengan konteks siapa diri kita. Itu kadang-kadang cikgu jumpa kadang kata apa yang boleh dilakukan oleh ibu bapa kan. Kadang-kadang ada pelajar jawab ibu bapa mengadakan kempen. Ibu bapa boleh adakan kempen tapi kempen mungkin dalam kalangan ahli keluarga atau rakan-rakan. Jadi kempen ni biasanya kepada kerajaan, kepada badan NGO, kepada badan GO lebih sesuai. Dan mengapa ini kita gunakan kata hubung rancangan keterangan yang sesuai demi, seperti, agar, kerana, untuk, apa-apa sahaja. Kalau kata susah dan ingat ni, ingat saku, supaya, agar, kerana, untuk pun boleh untuk letak sebelum mengapa. Boleh faham? Antara SBAM dengan PTSAN, mana satu yang kamu rasa lebih senang untuk kamu applykan dalam kamu punya jawapan? SBAM cikgu. SBAM lebih senang nampak dah daripada PTSAN? Okey. Jadi adakah kamu bersedia untuk kita pergi ke fasa yang berikutnya? Bersedia. Okey, kita nak menguji minda kamu untuk menjawab soalan-soalan yang berkaitan. Okey. Ini adalah praktis 1, bahan 1. Kemudian kita akan ada bahan yang kedua. Boleh tak siapa-siapa suka rela nak baca perenggan 1 ni? Daripada kanak-kanak sampai penyertaan, dia nak menyumbangkan suara dia. Ada? Boleh je cikgu. Okey, silakan cepat. Kita mula sekarang. Kanak-kanak merupakan sebahagian daripada masyarakat yang amat penting dan menjadi aset negara serta menyambung nadi pembangunan negara pada masa hadapan. Kerajaan amat prihatin terhadap kesejahteraan dan kepentingan anak-anak. Sehubungan dengan itu, Malaysia telah meratifikasi konvensyen mengenai hak kanak-kanak pada 17 Februari 1995.
Convention ini memberikan tumpuan terhadap kebajikan dan kehidupan kanak-kanak yang mengurus kepada aspek kelangsungan hidup, perlindungan, perkembangan dan pernyataan. Okey, terima kasih. Siapa nak sambung yang bawah tu? Saya cikgu. Okey, silakan. Malaysia amat prihatin dan komited terhadap tanggungjawab untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan kanak-kanak yang merupakan generasi pewaris negara masa hadapan. Oleh itu, kanak-kanak akan diberikan akses kepada maklumat yang berkualiti dan bahan bersesuaian daripada pelbagai sumber supaya kanak-kanak dapat menyertai aktiviti yang berkaitan dengan hal ehwal mereka. Malah kerajaan menggalakkan media massa dan pihak swasta untuk menyebarkan maklumat yang bersesuaian dan kualiti. Okey, terima kasih. Ini ialah bahan kedua. Kalau tadi ialah tentang dasar kanak-kanak. Dasar kanak-kanak. Tema dia ada tentang kanak-kanak. Yang kedua, okay, kita tengok tema dia kat bawah ni tentang autisme. Okey, siapa nak baca yang pertama, perenggan pertama? Ada? Saya. Okey, siapa yang saya? Saya. Seorang-seorang. Okey, Saya. silakan. Yang saya tu. Terima kasih. Autism berlaku tanpa mengira latar belakang, kaum, pendidikan, kedudukan dan status sosioekonomi. Statistik menunjukkan terdapat 47,000 orang autism berumur antara 6 bulan hingga lewat 20-an di Malaysia. Jumlah ini meningkat pada setiap tahun apabila setiap seorang daripada 150 orang kanak-kanak yang dilahirkan di seluruh dunia memiliki simptom autism. Walaupun terdapat peningkatan, saintis masih belum dapat mengenal pasti dan tidak mempunyai bukti yang kukuh mengenai punca autism. Baik, terima kasih. Kita minta orang yang terakhir untuk baca perenggan kedua. Saya lah cikgu. Okey, silakan. Antara ciri yang jelas pada anak autisme ialah tingkah laku berulang-ulang. Ini jelas kelihatan pada zaman awal kanak-kanak iaitu kelewatan perkembangan dalam pertuturan dan bahasa, kurang minat dalam interaksi sosial, mempunyai corak permainan yang ganjil dan tidak menyukai perubahan. Contoh kelewatan perkembangan dalam pertuturan dan bahasa ialah mereka tidak boleh bertutur dan hanya mengeluarkan bunyi sahaja. Sekiranya boleh bertutur, perkataan yang dilafazkan tidak mempunyai makna atau sukar difahami. Okey, terima kasih. Cikgu minta tolong offkan mic. Siapa yang tengah on mic tu tolong offkan mic. Okey, bahan satu tadi tentang dasar kanak-kanak. Bahan kedua tadi tentang autisme yang juga meliputi golongan kanak-kanak. Jadi kita tahu soalan kita, tema kita ni pasti ada kaitan dengan golongan ini. Soalan yang pertama, berdasarkan bahan yang kedua, berikan maksud minat yang terbatas. Bahan kedua tadi ada dekat sini, minat yang terbatas. Ada 3 dekat sini, yang ini kamu tak perlu ubah. Kamu perlu ubah minat dan juga terbatas. Ada sesiapa yang nak cuba? Minat kamu nak tukar jadi apa? Terbatas nak tukar jadi apa? Ada? Sesiapa nak mencuba? Minat nak tukar jadi apa? Terbatas nak tukar jadi apa? Ada? Saya cikgu. Okey, cuba. Rantai kata membawa maksud keinginan yang terhad. Keinginan yang terhad. Terima kasih kepada yang mencuba. Kita tengok. Okey, minat ni dia kata kat sini kecenderungan yang terhad. Terhad itu betul dah. Keinginan dan juga kecenderungan itu jauh sikit. Keinginan lebih kepada kemahuan. Jadi kalau kata kita tukar, macam cikgu cakap tadi, kecenderungan yang terhad, kalau ikut skema, mungkin boleh dapat 2 markah. Kalau yang tukar salah satu, boleh dapat 1 markah. Kalau satu betul, satu salah, malangnya kita akan dapat 0 markah. Ada tak sesuatu yang tak berapa nak kena dekat sini? Ada tak apa-apa sesuatu yang tak berapa nak kena? Rangkai kata membawa maksud kecenderungan yang terhad. Boleh dapat 2 markah penuh tak kalau tulis macam ni? Boleh dapat 2 markah. Okey, boleh dapat 2 markah yang penuh kalau tulis macam tu. Tapi kalau cikgu sendiri, cikgu akan tulis. Kalau cikgu jadi kamu sebagai pelajar, cikgu akan tulis dasarkan bahan 2, maksud rangkai kata minat yang terbatas ialah kecenderungan yang terhad. Dekat sini dia ambil ringkas, dekat sini dia ambil yang jelas.
Jadi sebagai pelajar yang memburu grade A+, kita bagilah yang terbaik kepada pemeriksa yang nak semak kertas kita. Okey? Nak tanya? Siapa tu? Okey, kalau tak nak cakap tolong mute-kan mic. Okey. Soalan yang berikutnya ialah soalan yang kedua. Merujuk soalan kedua ni kita akan rujuk bahan satu dengan bahan dua. Cikgu akan bawakan tampilan bahan satu dan bahan kedua. Merujuk bahan satu dan bahan dua, isu yang disentuh berkaitan dengan kanak-kanak, nyatakan tumpuan yang diberikan oleh konvensyen mengenai hak kanak-kanak dan ciri-ciri autisme yang jelas kelihatan pada zaman awal kanak-kanak. Maksudnya di sini, tumpuan yang diberikan oleh konvensyen mengenai hak kanak-kanak kita cari daripada bahan satu. Ciri-ciri autisme yang jelas kelihatan pada zaman awal kanak-kanak kita cari daripada bahan yang kedua. Ada tak kamu nampak dekat sini bahan satu ni, dekat mana-mana bahagian ataupun perenggan mana yang ada cerita tentang tumpuan yang diberikan oleh konvensyen mengenai hak kanak-kanak? Siapa-siapa nak cuba? Ada cikgu, bahan satu perenggan kedua. Perenggan kedua? Tu, akses kepada... Okey, kita tengok. Ya, adakah di situ? Adakah di situ? Okey, dia ada dekat atas perenggan satu. Convention ini memberikan, nampak tak dia kata tumpuan yang diberikan oleh convention. Jadi memberi convention ini memberikan tumpuan terhadap kebajikan dan kehidupan kanak-kanak yang menjurus kepada aspek kelangsungan hidup, perlindungan, perkembangan dan penyertaan. Okey, tak habis lagi. Kita baru jawab separuh soalan ni, iaitu daripada bahan satu. Kita ada bahan yang kedua. Bahan yang kedua, dekat mana pula adanya ciri-ciri autisme yang jelas kelihatan pada zaman awal kanak-kanak. Ada yang nak cuba? Saya dengar bunyi mikrofon. Apakah ciri-ciri autisme yang jelas? Kalau kamu buka dengan mata, boleh nampak jelas. Ada depan-depan je tu. Siapa nak cuba? Tingkah laku berulang-ulang. Tingkah laku yang berulang-ulang. Okey. Dia ada perkembangan dalam pertutur kelewatan dalam perkembangan pertuturan bahasa, kurang minat dalam interaksi sosial, mempunyai corak permainan yang ganjil dan tidak menyukai perubahan. Okey, ada dekat sini ciri-ciri ni, ada dekat sini tingkah laku yang berulang-ulang dan sambung ini ciri-ciri ni jelas kelihatan sampai ke sini. Sebab itu kadang-kadang siapa yang tak off mic tu tolong off mic dengar macam tik-tik-tik-tik. Okey, kalau dekat sini kalau kita tengok, kadang-kadang jangan takut ambil jawapan sampai kalau kata kamu tak yakin letak titik dekat sini, kamu nak ambil sampai sini, ambil je lah, tulis dalam kamu dia jawapan. Panjang sampai satu perenggan pun tak apa, tak ada masalah sebab pemeriksa hanya akan cari jawapan kamu. Okey, hanya akan cari jawapan kamu. Satu lagi, bila kita dah tulis pernyataan soalan ini, maka jawapan kita dah pun menjadi jawapan yang menggunakan ayat kita sendiri. Kalau kita letak penanda wacana itu pun dah, walaupun ada penambahan satu penanda wacana yang kita letak sendiri pun, keseluruhan jawapan itu dah pun menjadi jawapan yang ditulis menggunakan ayat kita sendiri. Jadi kamu tak perlu susah-susah nak tukar ayat ini, perkembangan ini kamu nak fikir perkataan lain, ganjil ini kamu nak fikir perkataan nak tukar letak aneh ke dan sebagainya, tak perlu. Kamu letak aja pernyataan soalan, ambil saja jawapan daripada petikan pemahaman kita atau bahan kita ni. Sebab kadang-kadang dalam skema dia ada perkataan-perkataan tertentu yang dia kata wajib ada. Ganjil ini wajib ada dia kata. Tak ada ganjil ini kita potong satu markah ataupun setengah markah. Nak buat macam mana? Nak buat macam mana? Sebab pemeriksa pun dia terikat dengan skema. Jadi kita nak selamatkan diri kita, nak selamatkan markah kita, kita buat macam itu. Kita ambil pernyataan soalan dan kita bagi jawapan yang kita ambil daripada bahan. Cikgu. Ya. Ada orang tanya tu, boleh guna peribahasa ke tak? Guna apa? Peribahasa.
tak perlu pun nak guna peribahasa untuk soalan pemahaman sebab kamu tak akan dapat markah ekstra pun. Tapi kalau kamu nak letak terpulang pada kamu, tapi nasihat cikgu, kita cari terus untuk soalan kedua ini, kita cari terus jawapan dalam ketikan ni ataupun bahan. Tak perlu nak letak peribahasa. Nak letak peribahasa, kita letaklah banyak-banyak dekat karangan. Ataupun kita jawab soalan peribahasa, soalan nombor 5 dalam bahagian A. Okey? Ada setengah orang dia suka karang. Kalau kita tengok calon-calon cemerlang ni, soalan 3 soalan pemahaman, 4 soalan pemahaman ni kadang-kadang dijawab satu muka surat atau satu muka surat setengah terpulang kepada kamu. Yang penting pemeriksa akan cari jawapan sahaja. Okey? Kalau kamu tanya perlu ataupun tidak, jawapan saya tak perlu. Harap jelas. Kita akan tengok soalan yang ketiga. Soalan pemikiran kritis. Untuk menjawab soalan ini, saya nak membawa kamu tengok satu video sebab saya nak bawa kamu dapat idea sebab nak jawab soalan pemikiran kritis kebat ni kita perlu buka minda kita, tengok sekeliling kita, apa yang kita tengok, apa yang kita tonton, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita baca sebab semua ini akan membantu kita menjawab soalan. Okey? Kita tengok video ini sebelum kita jawab soalan pemahaman ketiga. Woi, kau makan apa? Aku cakap ni. Kerja kau ni makan je. Kau tak nak makan je. Kau ni kau ni kamu kau. Okey, dengar tadi? Dah tengok? Dah cikgu. Dah. Dah cikgu. Dah cikgu. Best ke? Kamu dah makan ke belum ni? Dah. Okay. Belum cikgu. Adakah siapa-siapa teringin nak makan cara dalam video ni tadi? Kejam sangat tu kakak dia. Kejam sangat. Dia Kita melalui mata. kesian dekat budak tu. Okey. Kalau disuap elok-elok boleh ke? Okey, suap elok-elok boleh. Kita tengok. Isu penderaan kanak-kanak oleh orang dewasa sering diperkatakan dalam masyarakat dan ditularkan di media sosial. Isu dera dah, kita tengok baru-baru ini pun ada isu Bella yang didera itu. Pada pendapat anda, apakah yang akan anda lakukan jika mendapat tahu jiran anda melakukan penderaan kanak-kanak? Jadi cikgu letak kat situ S-bar. Siapa, buat apa, mengapa? Siapa nak cuba? Kamu sendiri ni tahu, tengok jiran ni mendera kanak-kanak. Ini adalah soalan kibat. Selagi mana logik, insyaAllah saya akan terima. Siapa nak cuba? Siapa yang berani nak cuba? Saya je. Okey, sila. Saya akan Ya, teruskan. maaf je. Ya. Saya akan membuat aduan kepada pihak atasan atau pihak berkenaan je tu. Okey, saya buat apa? Mengapa? Mengapa kamu buat aduan tu? Sebab saya mendapati jiran saya melakukan penderaan kanak-kanak. Okey, bagus. Percubaan yang bagus. Tahniah boleh terima. Sahabat kita tadi menggunakan saya, iaitu siapa, buat apa, akan menghubungi atau melaporkan kepada pihak tertentu. Nasihat cikgu, kalau kata kita tak yakin, kita guna saja pihak berkenaan ataupun pihak berkuasa. Okey, kita guna perkataan itu, kita akan selamatlah daripada kita nak letak sesiapa yang kita tak yakin. Kita letak pihak berkenaan atau pihak berkuasa, maka jawapan kita tu, kita faktanya akan lebih play safe. Buat apa dia membuat aduan? Sebab mengapa buat? Untuk nak selamatkan, sebab dia prihatin. Ada jawapan yang kedua.
Ada jawapan yang kedua, selain kita membuat laporan ataupun memaklumkan kepada pihak berkuasa tentang berlakunya jiran kita ni dera kanak-kanak, apa yang kita boleh buat? Ada siapa-siapa yang ada idea lain? Ada yang nak cuba? Ada yang nak cuba? Saya. Ya, apakah itu? Silakan. Apabila saya mendapat tahu jiran saya menderang kanak-kanak, saya akan cuba menasihatinya secara baik kerana berkemungkinan besar nasihat yang diberikan itu dapat diterima oleh jiran tersebut. Wah, bagus. Tahniah. Jawapan yang sangat baik. Apa yang kawan kita buat ni, dia nak cuba menasihati. Siapa? Dia kata buat apa, dia nak menasihat sebab apa? Mungkin nasihat itu akan dapat menghindarkan ataupun bagi sejuk, orang kata sekeras-keras batu tu lama-lama di titik air akan lekuk juga. Apatah lagi lah hati manusia kan. Takkanlah hati manusia itu macam keras macam batu. Tapi nasihat itu kena bagi dengan cara yang baik lah. Sebab kawan kita ni sangat berani. Cikgu bang tak fikir 2 kali. Tak pasal-pasal dia tarik rambut. Ajak gaduh pula. Siapa engkau nak sibuk-sibuk lakukan? Tapi tak apalah. Kita sebagai orang Islam ni kita kata apa? Kita kena ada amar ma'ruf nahi mungkar, berpesan-pesan kepada kebaikan. Jadi bagus jawapan yang diberikan oleh kawan kita tadi. Yang pertama tadi kawan kita kata melaporkan kepada pihak berkuasa. Jadi kat sini jawapan dia kata menghubungi talian kasih. Talian kasih ni ialah talian khusus untuk kanak-kanak ya, untuk membuat aduan dengan menerangkan secara lengkap waktu dan tempat berlakunya penderaan tersebut. Okey. Yang kedua dia kata dekat sini, jika perlu saya akan merakam kejadian tersebut. Okey, mengapa rakam? Untuk dijadikan bukti. Sekarang ni orang Malaysia ataupun orang di seluruh dunia jumpa kemalangan ke apa saja, semua benda dia nak rakam dulu. Sebelum dia bagi pertolongan, sebelum dia jerit minta tolong daripada siapa-siapa, sebelum dia telefon siapa-siapa, dia nak rakam dulu. Sebab apa? Dia nak masukkan dalam IG story, dia nak masukkan dalam IG reels, dia nak masukkan dalam TikTok. Siap dia letak hashtag FYP panjang lagi. Sebab apa? Nak bagi semua orang tengok. Nak buat macam mana? Sebab budaya itu dah jadi semakin normal dalam kalangan masyarakat kita. Jadi Cikgu, saya ada jawapan yang lain daripada apa yang cikgu sebutkan tadi. Apakah itu? Apabila saya mendapati jiran saya mendera anak, saya akan membawa pakar pakar kaunseling untuk berjumpa dengannya kerana penderaan kanak-kanak boleh disebabkan oleh tekanan yang dihadapi. Ya, kalau tanya saya secara logiknya kita boleh terima. Ya betul, saya setuju dengan kawan kita ni. Sebab apa? Orang yang mendera ni dia ada masalah mental, masalah depresi, masalah tertekan. Jadi sebab itu dia lepaskan kepada individu yang tak bersalah. Jadi usaha untuk membawa kaunselor ke atau pakar psikologi ke, sama ada kita bawa pakar itu ke rumah jiran kita atau kita yang ajak jiran kita pergi ke tempat-tempat itu untuk merujuk individu-individu berkenaan untuk mendapatkan maklumat atau perkongsian nasihat daripada golongan yang profesional dan pakar pun sangat bagus sebagai satu isi yang untuk kita menyelesaikan isu penderaan dalam kalangan kanak-kanak lah dalam konteks soalan kita. So ada apa lagi? Sebab kadang-kadang macam melalui pengalaman saya, sebab saya seorang yang menghadapi masalah dari segi kecacatan penglihatan. So dulu saya mengenali orang yang didera sebab keluarganya tidak dapat menerima kecacatan yang dialami. Mereka mengharapkan anak yang sempurna yang tidak mempunyai kecacatan fizikal. Dan kemudian mereka mendapat anak yang tidak seperti yang diharapkan, mempunyai kecacatan dan sebagainya. Jadi ada yang mendera dan sebagainya. Baik, itulah sebenarnya sebab kita memerlukan pendidikan. Kita ada konsep, kalau kata dalam agama Islam, kita ada konsep qada dan qadar redha. Kita perlu menerima tak semua kita sebagai manusia apabila datang ke dunia ini tidak ada yang sempurna. Kita yang cukup anggota tubuh badan, mata, kaki, tangan cukup pun pasti ada yang tak cukup dalam diri kita. Cuma kita yang tak nampak. Apatah lagi anak-anak yang istimewa yang dihadirkan itu bukan satu beban, itu sebenarnya sebagai satu ujian dekat kita
sejauh mana kita boleh mengasihi dan menyayangi orang kelainan upaya ini. Jadi disebabkan kawan kita dah bangkitkan persoalan itu, sebelum kita jawab soalan keempat, ada satu lagi video yang memang ada kena mengena dengan apa yang kawan kita sampaikan sebentar tadi. Cikgu harap kamu boleh tengok video ini dengan buka hati, buka mata, buka minda, sebab ianya pasti akan membantu kita mencari jawapan untuk soalan tadi. Okey. Cikgu, aku cakap pada Hairi. Adik aku tak macam orang lain. Walaupun badannya besar, tetapi otaknya masih kecil. Macam kanak-kanak umur 5 tahun. Ibu bapa kami tak ada. Jadi, aku dah yang jaga dia sekarang. Adik akak dah bangun. Bukan susu, ini pacar. Oh, kita juga jajan. Tengok Ibi. Tengok. Adik. Weh. Tengok TV. 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 Ih, kartun. Ih, kartun. Good morning. Hey, buat apa benda tu? Oh, nak jadi pembohongan eh. Basah budak orang kayu ni. Gimana tu? TV, tengok TV. Tengok TV. Ada. Okey, dah siap. Okey, video ni tentang seorang remaja lelaki nama Hairi yang kelainan upaya ataupun kita panggil sebagai orang kurang upaya. Jadi dia nak tengok TV tu sebab dekat rumah dia ada TV tapi dah rosak. Dia ada cerita dia panjang tapi cikgu singkatkan saja sebab kita tak cukup banyak masa untuk kita tengok keseluruhan cerita ni. Kalau kamu rajin, kamu bolehlah cari dekat YouTube. Jadi soalan keempat ini, kanak-kanak istimewa tergolong dalam kumpulan orang kurang upaya. Katakanlah adik anda merupakan seorang OKU. Macam kawan kita tadi kata dia ada kenalan yang OKU. Apakah tindakan yang anda lakukan terhadap adik anda itu? Apa yang kamu nak buat dekat adik anda tu? Adik anda ni orang kurang upaya, kawan kita tadi kata ada masalah penglihatan. Semua orang kalau boleh kita nak hadir dekat dunia ni dalam keadaan yang sempurna. Tetapi Tuhan menciptakan perbezaan itu sebab perbezaan itu akan menghadirkan variasi dan penerimaan kita itu yang menjadikan kita itu antara orang yang hebat dalam kalangan orang-orang yang sempurna untuk menyantuni mereka yang kurang sempurna. Jadi siapa, buat apa, mengapa? Siapa? Kamu. Siapa nak cuba? Saya cikgu. Okey, silakan. Pada peringkat awal, saya dan keluarga akan menghubungi hospital ataupun doktor untuk merawat adik saya. Bagaimana adik saya boleh tergolong dalam kumpulan orang kurang upaya.
Okey, siapa saya dan keluarga buat apa, bawa pergi jumpa doktor untuk menyimak ataupun untuk kita dapatkan maklum balas perubatan tentang sejauh mana kelainan upaya itu bagaimana boleh berlaku dan bagaimana untuk mengatasinya. Satu idea yang cukup bagus, cukup bernas, tahniah. Okey, kita nak dengar idea yang kedua. Terima kasih cikgu. Ya. Cikgu, Ya. Saya akan menghantar adik saya yang kurang upaya itu ke sekolah yang mempunyai pendidikan khas agar dia dapat menerima pendidikan yang sempurna setaraf dengan individu biasa. Ya, ini pun satu jawapan yang sangat bagus. Saya sokong 100%. Kalau kita tengok dunia hari ini, kenyataan hari ini, ada setengah ibu bapa malu untuk menghantar anak mereka yang kurang upaya ini ke sekolah pendidikan khas. Okey, rasa malu itu mengatasi rasa keperluan untuk hantar anak untuk menerima pendidikan setaraf dengan individu ataupun keupayaan diri orang kurang upaya itu. Jadi saya rasa itu merupakan satu kerugian lah ya, sebab kita sekarang ni bukan saja kita ada sekolah pendidikan khas, tak silap saya dekat Tanjung Bunga kita ada satu sekolah itu merupakan satu sekolah pendidikan khas. Di sekolah saya sendiri kita ada integrasi pendidikan khas di mana pendidikan Cikgu berkhidmat di sekolah mana? saya di SMK Sama Gagah. Tapi pelajar ini mereka tak bercampur dengan pelajar normal, tapi mereka duduk dalam satu komuniti dengan sekolah harian biasa. Itu merupakan antara pattern integrasi untuk pendidikan khas yang ditawarkan. Dan ada juga sesetengah sekolah seperti di SMK Alma, macam pelajar OKU yang dirasakan dah pun mencapai tahap tertentu dibawa masuk duduk dalam kelas aliran perdana ini untuk belajar sama-sama dengan rakan-rakan yang biasa. Betul cikgu, itu saya sangat sokong kerana saya rasa sebagai seorang yang buta sendiri, kita memang perlu apa orang kata macam interdependence lah. Kita perlu bergantung pada orang biasa pun akan bergantung pada kita. Itu satu prinsip hidup tolong menolong macam tu. Ya betul, itu Sebab yang saya pun, sebab saya rasa sangat penting lah kita dapat belajar from each and other. Ya betul, itu itu yang cuba diterapkan oleh kita punya sistem pendidikan di Malaysia kita ni supaya kita tidak meminggirkan mana-mana golongan daripada mendapat pendidikan. Apabila kita wujudkan integrasi seperti itu, kita saling melengkapi kan, kita saling hidup ini saling melengkapi. Kita tak boleh hidup seorang, kita saling memerlukan bantuan. Okey, macam ombak dengan pantai. Kalau kita letak pantai tanpa ombak, dia akan pincang. Kita letak ombak tanpa pantai, ombak tu nak bergerak ke mana kan, dia akan jadi pincang, tak sama. Jadi begitulah kehidupan kita antara orang yang normal dan juga orang kurang upaya, dia saling melengkapi dan saling membantu. Satu perkongsian yang sangat bagus daripada dua orang pelajar kita. Adakah isi yang terakhir? Isi yang terakhir? Daripada Aimim Natasha dia berhantar kat komen. Okey. Dia kata sentiasa memastikan adik saya sentiasa berada di kawasan yang dapat dilihat saya agar dia tidak melakukan sesuatu yang tidak diingini. Ya, saya rasa Aini ni dia ambil daripada video yang kita tengok tadi tu. Sebab orang kurang upaya ni kita tak tahu mereka boleh melakukan apa dalam masa yang singkat. Jadi sentiasa berada pada penglihatan mata kita tu mungkin akan dapat menjamin keselamatan adik kita tersebut. Jadi rumusan yang saya boleh buat untuk ketiga-tiga jawapan ni, alhamdulillah kamu dapat menggunakan kognitif kamu, keupayaan minda kamu untuk mengeluarkan, untuk berkongsi pendapat yang sangat bernas, sangat bagus. Ada nilai di situ yang tadi kawan kita kongsikan, itu yang penting bila kita belajar. Kalau kita ikut PBD ni tahap 1 sampai tahap 6, bila kita boleh kenal pasti nilai-nilai ni, dia akan jadi sangat baguslah TP5, TP6 kalau kamu tengok PBD. Sebab sistem pendidikan kita sendiri itu menuntut kepada pembentukan insan yang syumul, yang sempurna, yang seimbang. Jadi kita dah lengkap praktis 1, soalan nombor 1, soalan nombor 2, soalan nombor 3 dan soalan nombor 4. Masa kita 9.49 minit malam. Kita ada lebih kurang 10 minit, kita ada aktiviti, tetapi suka saya nak ambil. Kita nak bagi rehat minda kamu sekejap 1 minit atau 2 minit. Cikgu mengambillah kesempatan. Okey, ini adalah jawapan yang penuh.
Inilah jawapan yang penuh. Sebelum cikgu nak punya kesempatan tu, inilah jawapan yang penuh untuk tadi. Yang pertama tadi, mendaftarkan nama di Jabatan Kebajikan Masyarakat. Okey, supaya dapat insentif, kemudahan. Yang kedua, beri kasih sayang supaya dia tak tersisih. Yang ketiga, memastikan adik saya menerima pendidikan kemahiran yang sesuai supaya dia boleh berdikari kelak. Ini jawapan yang lengkap. Yang jawapan yang tadi kawan kamu bagi pun masih lagi boleh diterima kerana masih lagi logik, masih lagi boleh diterima. Okey, nampak? Sebab kalau kita daftar, kita boleh dapat insentif yang diberikan kerajaan. Kalau kata kita ada adik kurang upaya dan kita tak daftar, kita tak akan dapat insentif tersebut. Okey? Jadi, suka cikgu nak promosikan dalam masa 1 minit atau 2 minit ni blog cikgu, iaitu blog cikgukumus.blogspot.com. Cikgu ada wujudkan blog untuk perkongsian bahasa Melayu. Ada soalan, ada jawapan tentang karangan, ada tentang latihan peribahasa mengikut format SPMK, SSM, ada latihan morfologi yang cikgu bagi soalan dan cikgu juga bagi skema jawapan untuk kamu bincang, untuk kamu tengok, untuk kamu buat pembelajaran kendiri. Sebab sekarang ini tak semestinya kita kena bergantung kepada buku kerja semata-mata. Kita juga ada blog, webinar, YouTube yang daripada para guru kita di Malaysia ini yang berkongsikan ilmu. Jadi alamat cikgu ialah cikgukumus.blogspot.com, ataupun kalau kamu rasa nak masuk dalam channel Telegram cikgu untuk dapatkan bahan-bahan perkongsian, boleh. Kalau kamu ada request untuk cikgu bagi contoh karangan ke, untuk ulaskan apa-apa topik yang memudahkan kamu punya pembelajaran pun, dialu-alukan, tak ada masalah. Boleh je kamu cari kontak cikgu di cikgukumus.blogspot.com. Cikgu boleh hantar tak link Telegram tu kat chat box ni? Ya, lepas ni cikgu akan hantar sebelum habis kita punya ni, cikgu akan hantar link untuk supaya kamu senang masuk. Cikgu tak bagi sekarang, takut nanti kamu lompat. Kita ada sikit lagi. Saya ada bawakan sedikit pesanan daripada seorang sahabat saya untuk kamu tengok. Ada pesanan dia untuk kamu sebagai calon SPM 2021. Kita tengok pesanan sahabat saya. Assalamualaikum hai semua. Abang Hakim lah. Abang ke? Boleh lah Okey, abang nak tunjukkan mesej ni khusus kepada pelajar-pelajar yang bakal menduduki SPM pada tahun ini dengan satu pesanan. Jangan study last minute. Start study daripada sekarang supaya tak kelam kabut. Okey, dan kepada pelajar-pelajar SPM termasuk pelajar-pelajar PG3, kalau korang nak mendapatkan bahan rujukan untuk subjek bahasa Melayu khususnya, abang nak recommend korang untuk pergi ke blog kawan baik abang, iaitu di blog cikgukumus.blogspot.com. Okey, dan abang nak ambil kesempatan ini juga untuk ucap terima kasih kepada pihak Perda, pihak ICU, pihak Zakat dan pihak NPDCA kerana telah mengadakan kelas bimbingan perdana pada malam ini. Satu orang pesan, kalau korang nak satu, boleh, tapi dengan syarat satu barang, satu minat. Selamat berjaya, bye. Okey, itu pesanan kawan saya yang sempat saya ambil untuk kamu sebagai satu pengisian kita jugalah untuk hari ini. Okey, sebelum kita habiskan perjumpaan kita hari ini. Cikgu, yang bagi tu pelakon watak ke cikgu? Apa dia? Pelakon movie ke cikgu itu? Ya. Okey. Kenal ke? Kenal cikgu, ada tengok banyak movie pasal dia. Cikgu kenal artis. Okey, sekarang cikgu akan buka Jamboard. Cikgu akan sharekan link dan cikgu nak kamu ambil sticky note dan kamu letakkan apa sahaja yang kamu nampak, kamu faham daripada PDP kita hari ini. Okey, kamu boleh letak tentang pemahaman kita. Contohnya ada berapa bahan, ada berapa markah, apakah teknik yang telah cikgu kongsi pada hari ini, bagaimana nak jawab. Kamu boleh ambil sticky note kat sini. Kamu tahu gunakan sticky note? Okey, boleh ambil. Okey, ada yang ambil cikgu. Kamu ambil je. Okey, kamu boleh duplicate. Cikgu tarik untuk duplicate dekat kamu. Siapa nak duplicate boleh. Okey, kamu boleh kongsikan apa yang kamu rasa dan kamu nampak dan kamu dapat sepanjang kita hari ini. Okey, boleh? Boleh ke sekarang? Ada yang beberapa orang masuk dah. Boleh. Okey, sila. Boleh. Boleh.
Boleh cikgu. Okey, ada orang guna pen, tak mau guna pen, kita guna Hauma. sticky note. Kita guna sticky note. Nak ubah warna boleh. Semua sama je ni. Duplicate, tak ada siapa nak ubah apa-apa dalam tu. Apakah teknik yang telah cikgu kongsikan tadi untuk jawab soalan kebat pemikiran kritis dan juga ni? Okey, ada satu dah, dapat membina ayat dengan gramatis. Bukan dramatik, gramatis. Okey, ni siapa ni? Elo, tak mau main, tak mau contek-contek. Okey, ada S-BAM. Okey, ada S-BAM. Kita bagi besar-besar S-BAM. Okey, ada yang duk main dengan pensel-pensel lagi. Cikgu ajar dengan mantap. Oh, dia puji pula. Okey, terima kasih. Saya pun berkongsi apa yang saya ada. InsyaAllah harap-harap ianya dapat membantu kamu. Sebab kepuasan bagi seorang guru apabila anak murid dia dapat jawab soalan. Dapat faham teknik S-BAM dengan baik. Okey. Menggunakan teknik petisan. Okey. Dapat mempelajari teknik untuk menjawab soalan kebat. Saya dapat tahu cara-cara apa ni maksud rangkai kata nak dapatkan markah. Okey. S siapa? B buat apa? B buat A apa? Okey. M mengapa? Cuba ingat benda ni. Jangan lupa S-BAM. S-BAM ini merupakan antara teknik yang dikongsikan oleh Cikgu J. Kalau kamu tengok Cikgu J ni antara cikgu yang rajin buat perkongsian di YouTube. Okey, menggunakan teknik petisan. Teknik yang digunakan sangat membantu dan mudah untuk difahami. Terima kasih cikgu, sama-sama. Okey, jadi cikgu rasa dah pun cukup dah kot rasanya untuk kita punya penggunaan Jamboard. Masa kita ada kurang lagi 3 minit sebelum cikgu nak menutup tirai dengan ucapan terima kasih. Cikgu buka, ada apa-apa soalan tak? Ada tak apa-apa soalan untuk ditanyakan atau dikongsikan ataupun kata-kata terakhir ke pertemuan kita hari ini? Ada salah seorang wakil dan sebagainya, kalau kamu nak tanya apa-apa atau kamu nak suarakan apa-apa dari isi hati kamu. Mungkin kamu nak lagi kelas bahasa Melayu ke? Ataupun kamu nak lagi? Nak lagi tu. Nak buat apa? Mantap. Oh. Atau nak lagi saya mengajar ke atau dah tak suka saya mengajar ke? Nak lagi cikgu. Dah. Okey. Okey, tak ada soalan? Jadi masa kita, okey saya ucapkan masa kita dah 9.58, saya ucapkan jutaan. Cikgu link Telegram cikgu. Okey, link Telegram. Okey, ada orang ucap ingat link Telegram. Okey, link Telegram. Link Telegram. Kejap ya, saya nak buka Telegram. Okey, saya ucapkan terima kasih kepada semua orang yang orang kata apa, yang memberikan kerjasama yang terbaik sepanjang kita punya pertemuan hari ini. Alhamdulillah, satu usaha yang bagus daripada PDC, Perda, Zakat dan juga MPDSA untuk mewujudkan kelas bimbingan perdana ini. Terima kasih kepada semua yang orang kata apa, yang tak putus-putus memberikan maklum balas dan juga sepanjang sesi pembelajaran kita hari ini. Jadi malam ini adalah malam 30 Ogos. Cikgu sudahi dengan serangkap pantun dari tanah asalnya jasad kepada tanah darah tertumpah. Dalam nafas biar berdaulat, jalur gemilang di kibar megah. Merdeka, merdeka, merdeka. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama.
Terima Terima kasih cikgu. Sama-sama. Ya, selamat Hari Kebangsaan juga. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Cikgu, Terima boleh- kasih cikgu. Sama-sama. Ya, ada yang tanya tu. Cikgu boleh hantar lagi sekali tak link Telegram susah nak jumpa lah. Okey, boleh. Dah kat atas. Cikgu. Ya. Cikgu tahun ini ada ringkasan ke cikgu? Ringkasan itu untuk PT3 bukan SPM. Oh, baik cikgu. Okey. Okay,